Putin kelihatan ketakutan dengan langit hitam yang menyelubungi seluruh Moskow. Dalam satu image politik yang menggemparkan yang telah tular di media sosial dalam beberapa jam terakhir. Saya macam itu. Dan sebenarnya pada mulanya, satu penutup yang hampir tidak bergerak. Boleh. Horizon berwarna biru dan di atas kita ada satu lapisan. Lihat, di sana ada bulan yang biasa. Ya ampun, lagi Uichi. Dan kemudian saya pergi ke arah lain dan saya faham bahawa ada perasaan seperti dia sedang mengambil tempat. Mungkin memang sesuatu yang sangat serius sedang bersinar. Saya tidak tahu. Tapi ini nampak pelik. Pada awal pagi 18 Julai 2026, gelombang besar drone Ukraine melintasi beberapa wilayah Rusia. Ia telah menyerang pusat logistik Wildberries di Kotovsk, wilayah Tambov, dan di Elektrostal, wilayah Moskow, selain menyebabkan kebakaran di depot minyak di Noginsky. Rusia sendiri mendakwa telah menembak jatuh 379 drone di 19 wilayah. Crimea diduduki dan kawasan di Laut Hitam serta Laut Azov. Daripada drone itu, 64 dikatakan menuju ke arah Moskow. Serangan paling maut berlaku di Kotovsk. 7 pekerja SIUV malam maut dan 25 cedera selepas drone menyerang pusat logistik Wildberries, menurut Gubernur wilayah Evgeny Pervyshov. .02% gubernur terkini, dia mensimulasikan 2 juta pengganas dan tinggal bersama saya. Tinggal. Bagus, pandai. Tinggal. Terus. Tinggal. Tinggal sekitar 8 drone jatuh di atas rumput saudara-saudara. Di Elektrostal, satu lagi gudang besar syarikat telah terkena dan 24 orang cedera. Di Noginsky, kebakaran di depot minyak menyebabkan 2 orang cedera dan memaksa pemindahan pesakit sebagai langkah berjaga-jaga dari hospital bersalin berdekatan. Associated Press melaporkan bahawa siri serangan itu telah menyebabkan sekurang-kurangnya 8 orang maut dan lebih 60 orang cedera di wilayah Rusia. Dalam video ini yang telah diterbitkan di Kiev, 4 sudut merakamkan tiang asap tebal. Asap itu naik di kawasan Moskow. Saiz kebakaran itu menguasai ufuk dan menunjukkan bahawa pertahanan Rusia tidak berjaya menghalang sasaran penting daripada dicapai. Walaupun selepas mengumumkan ratusan pemintasan. Dalam video yang dikongsi oleh Claude, tiang asap itu kelihatan padat, gelap dan boleh dilihat dari jarak yang jauh. Rakaman yang diterbitkan oleh profil Little Think Tank pula menunjukkan asap yang dilihat dari tingkap pesawat. Ini menandakan bahawa kebakaran itu telah sampai ke sana. Skalanya sukar disembunyikan. Gambar yang diterbitkan oleh Louis Duclos menunjukkan api sedang merebak di kawasan yang luas dalam kompleks logistik Elektrostal. Penerbitan itu menyebut tempat tersebut sebagai pusat yang digunakan untuk menyimpan alat ganti yang digunakan dalam drone yang menyerang bandar-bandar Ukraine. Perkara ini telah diakui oleh Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraine menyatakan bahawa 2 pusat logistik utama, satu di wilayah Moskow dan satu lagi di Tambov, digunakan untuk membekalkan komponen yang dikenakan sekatan. Ia bertujuan untuk pengeluaran drone dan peralatan navigasi.
Menurut Zelensky, lokasi-lokasi tersebut terletak lebih 500 dan hampir 700 km dari barisan hadapan. Itulah alasan yang dikemukakan oleh Kiev untuk menganggap gudang-gudang itu sebagai sebahagian daripada struktur ketenteraan Rusia. Zelensky berkata, operasi itu adalah tindak balas terhadap serangan Rusia ke atas bandar, komuniti, dan infrastruktur awam Ukraine. Beliau menyifatkan tindakan-tindakan ini sebagai sekatan jarak jauh. Satu strategi yang bertujuan untuk menyerang di dalam Rusia apa sahaja yang menyokong pengeluaran senjata, pengangkutan bahan api, dan pergerakan peralatan. Serangan itu juga telah mencapai kemudahan minyak, kapal-kapal yang digunakan dalam logistik ketenteraan di Laut Hitam dan Laut di Azov, kapal peronda serta sebuah jambatan kereta api yang penting di wilayah yang diduduki. Kebakaran di Wildberries telah menyebabkan satu aib operasi yang besar kepada Rusia kerana sasaran itu tidak berada dekat dengan sempadan. Elektrostau terletak di kawasan perindustrian wilayah Moskow, manakala Kotovsky berada ratusan kilometer dari Ukraine. Rusia mengumumkan bahawa mereka telah menembak jatuh 28 drone di Tambov dan ratusan lagi sepanjang operasi itu. Tetapi drone yang berjaya melepasi pertahanan sudah cukup untuk membakar 2 kompleks gergasi dan sebuah depot minyak. Di sinilah versi kawalan mutlak yang dijual oleh Kremlin menerima tamparan hebat. Sistem itu telah memintas banyak drone, tetapi tidak melindungi lokasi yang Kiev klasifikasikan sebagai sebahagian daripada rantaian drone Rusia. Video yang diterbitkan oleh Laporan Pertembungan dan Profil Space Iliberdad menunjukkan jalur awan yang sangat gelap di atas kawasan kejiranan di wilayah Moskow. Adegan itu kelihatan seperti bumbung hitam yang bergerak ke atas rumah-rumah dan menimbulkan rasa seolah-olah seluruh ibu kota telah diliputi. Kekuatan rakaman-rakaman ini terletak pada kontrasnya. Sementara propaganda Rusia cuba menunjukkan keadaan normal, penduduk tempatan merakam langit yang mengancam dan letupan-letupan yang mengenai kawasan yang sebelum ini kelihatan terlindung. Dalam video yang diterbitkan oleh Mario Naufal ini, image Rusia menunjukkan serangan ke atas kapal-kapal kargo Ukraine dan kemudahan pelabuhan di Laut Hitam. Tindakan itu dipersembahkan sebagai tindakan balas terhadap kampen Ukraine ke atas pelayaran Rusia. Jumlah lebih daripada 130 kapal yang terkena, seperti yang disebut dalam penerbitan itu, masih berbeza mengikut sumber. Satu siasatan oleh Financial Times menunjukkan 116 kapal telah diserang antara 1 hingga 14 Julai, termasuk kapal tangki minyak, kapal kargo, dan kapal sokongan. Dalam beberapa jam terakhir, Rusia juga kembali menyerang pelabuhan-pelabuhan Ukraine, merosakkan kapal-kapal asing dan membunuh anak kapal, memperluaskan pertikaian yang kini menjejaskan laluan perdagangan, ekspor, dan bahan api. Tindakan balas Rusia ini tidak menghapuskan masalah yang dicipta di dalam wilayah mereka sendiri. Serangan Ukraine terhadap kilang penapisan telah menyebabkan kekurangan bahan api, kenaikan harga diesel, dan kesukaran bagi petani Rusia untuk mengangkut serta menjual bijirin. Mereka takut dalam panik. Terima kasih kerana menonton. Kita boleh tengok apa? Loji penapisan terbesar di Rusia, di Omsk, telah berhenti beroperasi selepas serangan pada awal Julai. Loji penapisan di Moskow yang diserang pada bulan Jun mungkin tidak akan beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan. Kini, kebakaran di Omsk menambah tekanan ke atas rangkaian tenaga yang sudah pun terjejas oleh kerosakan dan gangguan. Wildberries ialah peruncit dalam talian terbesar di Rusia dan juga melayani berjuta-juta pengguna biasa. Oleh itu, kematian pekerja awam adalah akibat yang serius dan tidak boleh dianggap sebagai perkara remeh.
Kiev menegaskan bahawa struktur itu digunakan untuk membekalkan jentera ketenteraan Rusia. Tetapi hakikat bahawa pekerja telah terbunuh menunjukkan bagaimana perang telah memasuki ruang harian penduduk secara langsung. Kremlin telah melancarkan serangan selama bertahun-tahun terhadap bandar-bandar Ukraine dan kini berdepan dengan drone yang sampai ke pusat industri yang menyokong operasi mereka sendiri. Ukraine telah mencapai kemudahan jauh di dalam wilayah Rusia, memaksa pihak berkuasa menggerakkan pasukan kecemasan dan mendedahkan kelemahan dalam pertahanan yang selama ini Moskow gambarkan sebagai hampir tidak dapat ditembusi. Rusia perlu melindungi pada masa yang sama gudang, loji penapisan, pusat logistik, pelabuhan, kapal, dan ruang udara ibu kota. Setiap sasaran yang terkena memaksa Kremlin mengalihkan pertahanan, menghentikan pengeluaran dan menjelaskan mengapa ratusan drone boleh menembusi salah satu rangkaian pertahanan udara yang paling dibanggakan oleh propaganda Rusia. Sementara pasukan kecemasan memadamkan api dan mengira mangsa, Ukraine menunjukkan bahawa mereka mampu membawa perang ke ratusan kilometer dari sempadan dan mencapai struktur yang dianggap oleh Moskow sebagai di luar jangkauan. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui kod PIX yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.